Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Semua sihat ya? Sihat, cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi pada hari ini kita masih lagi meneruskan sesi pembelajaran kita seperti hari-hari sebelum ni dalam situasi PDPR di mana semua kuliah ataupun subjek kita belajar secara atas talian dan di kediaman masing-masing. Jadi macam biasalah sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jadi saya minta Iqbal selaku ketua kelas untuk memimpin bacaan doa. Silakan Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, jadi baiklah, terima kasih kepada Iqbal di atas memimpin bacaan doa sebentar tadi. Okey, jadi baiklah kepada semua pelajar, macam biasa sebelum kuliah kita bermula, jadi cikgu mintalah kepada anda semua untuk bukakan kamera masing-masing supaya sebab senang cikgu nak detect sama ada kamu ada ataupun tak di hadapan laptop ataupun telefon kamu. Jadi cikgu nasihatkan semasa sesi kuliah ataupun semasa sesi pembelajaran, kamu ikuti pembelajaran walaupun berada di rumah. Okey. Terlebih dahulu kita tengok kepada slide yang cikgu paparkan. Jadi cikgu harapkan kamu semua dapat nampaklah slide gambar ni. Okey, pada slide ini ada 3 jenis gambar. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apakah yang dikaitkan dengan ketiga-tiga jenis gambar ni? Okey, siapa nak bagi tahu cikgu apa yang kaitan di antara ketiga-tiga jenis gambar ni? Okey, Iqbal, ya silakan. Apa yang dapat lihat pada gambar ini adalah sebuah tembok ataupun kota dan pasukan askar. Dan gambar seterusnya menunjukkan badan kita melawan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, jadi baiklah. Terima kasih kepada Iqbal di atas ulasan berkenaan dengan gambar yang cikgu paparkan ni. Okey, apa yang cikgu dapat rumuskan berdasarkan ketiga-tiga jenis gambar ni? Okey, gambar pertama kamu lihat ya, ada kota pertahanan ataupun lebih spesifiknya ini adalah tembok besar China. Okey, gambar yang kedua ada pasukan askar tentera. Okey, dan gambar yang ketiga menunjukkan bahawa ada manusia, gambar manusia menghalang daripada kemasukan mikroorganisma ataupun patogen-patogen daripada masuk ke dalam badan manusia. Okey, apa yang kita boleh kaitkan dalam ketiga-tiga gambar ini adalah cukup berkait rapat dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu topik baharu bab 11. Anda boleh buka buku teks, muka surat 198 198 bab keimunan manusia, dan subtopik yang kita akan belajar adalah 11.1 iaitu pertahanan badan. Okey, apabila kita bercakap tentang konteks pertahanan badan ni, dia cukup berkait rapat dengan sistem pertahanan negara. Kalau kita tengok negara kita ada sistem pertahanan sendiri, aset-aset. Sebab apa sistem pertahanan ni penting untuk sesebuah negara? Kerana untuk menghalang daripada kemasukan penceroboh, sama ada di laut, di darat dan ataupun di udara. Okey, penceroboh-penceroboh ni seperti lanun, okey, masih ada lagi sekarang ya, lanun-lanun yang cuba mengintai untuk masuk ke negara kita. Sama juga seperti sistem pertahanan badan kita. Kita ada askar-askar yang tersendiri, okey, yang terdiri daripada antibody, okey, sistem imunisasi yang cukup kompleks untuk menghalang kemasukan mikroorganisma, benda asing, patogen dan benda-benda lain lah yang boleh merosakkan sistem, sel serta tisu dalam badan kita. Jadi semua sistem ni sangat penting untuk mengelakkan kita daripada mendapat sakit. Okey, apabila kamu sakit, kamu tidak boleh melaksanakan aktiviti harian, kamu tidak boleh makan dengan baik, kamu tidak dapat belajar dengan selesa. Okey, sebab itulah tubuh kita ni dia ada keupayaan yang tersendiri untuk membaik pulih, untuk melindungi ataupun protect badan kita daripada segala anasir-anasir luar seperti patogen, mikroorganisma dan
benda-benda lain. Sebab tu Tuhan dah ciptakan tubuh kita ni sangat-sangat sesuai untuk beradaptasi dan juga berhadapan dengan sebarang ancaman penyakit-penyakit yang ada pada hari ini. Okey, baiklah pelajar, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita secara lebih mendalam pada hari ini, terlebih dahulu cikgu akan tunjukkanlah tayangan video berkaitan dengan topik pertahanan badan, dan daripada situ cikgu harapkan kamu catatlah sedikit nota apa yang diterangkan dalam video tersebut dan apa yang komponen-komponen yang terlibat untuk menahan badan kita daripada kemasukan patogen. Okey, jadi kamu boleh saksikanlah. Video ini cukup pendek saja, tetapi maklumat yang ada dalam video ini cukup jelas untuk memperincikan kepada kita apa yang kita nak belajar pada hari ini. Pathogens, pathogens, pathogens. Those nasty disease-causing microorganisms. Luckily, our body is made to fight, and has lots of defense mechanisms against these nasty invaders. In this video, we are going to look at some of the defenses our body has to protect us against disease. Let's start with our biggest organ. Which organ do you think that is? The liver, brain, lungs, heart, skin? Pause the video and have a think. Our biggest organ is, in fact, our skin. The skin covers the whole body, protecting our insides from physical damage, microbe infection, and dehydration. The skin acts as a physical barrier, which is difficult for microbes to penetrate. Okey, baiklah pelajar, terlebih dahulu sebelum kita meneruskan sesi kuliah kita pada hari ini, cikgu naklah 3 orang wakil daripada kelas kamu ni menjelaskan berdasarkan buku teks. Bagi tahu cikgu apakah contoh barisan pertahanan badan kita. Okey, siapa nak volunteer? Saya, cikgu. Silakan, Mija. Barisan pertahanan pertama terdiri daripada kulit, membran mukus, enzim lysozim, asid hidroklorik, mekanisme pembekuan darah. Okey, bagus. Terima kasih kepada Mija di atas contoh barisan pertahanan pertama. Okey, seterusnya barisan pertahanan kedua, siapa nak bagi tahu? Saya cikgu. Okey, Raziz, silakan. Contoh barisan pertahanan kedua adalah demam, fagositosis dan keradangan, cikgu. Okey, bagus. Terima kasih kepada Raziz di atas contoh barisan pertahanan kedua, dan barisan pertahanan ketiga terakhir. Siapa nak bagi tahu contoh barisan pertahanan ketiga? Saya, cikgu. Okey, Aina. Silakan, Aina. Antibody dan sel memori merupakan barisan pertahanan badan ketiga. Okey, terima kasihlah kepada semua ketiga-tiga kamu 3 orang, kerana daripada sini cikgu nampaklah bahawa kamu pun sudah membaca sebelum cikgu memberi penerangan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pertahanan badan. Okey, jadi baiklah kita lihat kepada slide seterusnya. Okey, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan lebih jelas apa itu yang dimaksudkan dengan antibody, antigen, patogen dan juga keimunan. Okey. Antibody ini adalah merupakan protein, okey, yang dibebaskan oleh limfosit. Limfosit ini merupakan sel darah putih, white blood cell. Jadi antibody ini akan dibebaskan ke dalam plasma darah dan bertindak balas dengan kehadiran antigen. Jadi maksudnya apabila adanya antigen, secara tidak langsung antibody ini akan bertindak balas. Okey, antibody ini akan menyerang antigen tersebut. Okey, apa itu antigen? Jadi kalau ada antibody mesti ada antigen. Antigen ni adalah merupakan benda asing yang masuk ke dalam badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Okey, antigen ni merupakan struktur ataupun komponen yang terdapat pada patogen mikroorganisma. Contohnya kalau kamu lihat pada struktur bakteria, struktur virus, okey, dia ada macam struktur-struktur, dia ada antigen-antigen yang tersendiri. Jadi antibody dia bertindak untuk menyerang antigen yang terdapat pada mikroorganisma tersebut. Jadi seterusnya kita lihat kepada maksud patogen. Patogen ni macam biasalah merupakan mikroorganisma yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit seperti bakteria, virus, parasit, cacing dan sebagainya. Okey. Sebelum kita masuk ke sistem pertahanan badan, kita juga perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan keimunan. Okey, keimunan adalah merupakan keupayaan badan atau daya tahan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen
atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Seterusnya kita lihat kepada slide seterusnya. Okey, slide ini meringkaskanlah kita dapat lihat bagaimana susun atur sistem pertahanan badan kita, iaitu apabila patogen menyerang, patogen tersebut akan berhadapan dengan barisan pertama, barisan pertahanan pertama yang terdiri daripada kulit, membran mukus, enzim lisozim, asid hidroklorik, mekanisme pembekuan darah. Dan seterusnya, jika tidak dapat jika pertahanan badan pertama ni lumpuh, kita ada barisan pertahanan yang kedua, iaitu terdiri daripada fagositosis, demam keradangan. Dan sekiranya pertahanan kedua ni tidak dapat menahan badan kita daripada patogen ni, kita ada barisan yang terakhir atau last line of defense. Okay, barisan pertahanan ketiga iaitu antibodies dan sel memori. Okey, pertama kita lihat kepada barisan pertahanan badan yang pertama. Okey, barisan pertahanan badan yang pertama ni terdiri daripada barisan fizikal dan juga kimia lah. Okey, fizikal ni melibatkan pecahan pergerakan, dan kimia ni melibatkan cecair, bahan kimia, larutan serta tindak balas kimia yang berlaku pada barisan pertahanan pertama. Okey, firstly kita lihat barisan pertahanan pertama ni dia tidak spesifik dan menghalang patogen memasuki badan. Maksudnya barisan pertahanan badan pertama ni dia bertindak untuk menghalang semua jenis patogen yang cuba masuk ke dalam badan kita. Tak kiralah mikroorganisma, cacing, nematod, patogen dan lain-lain. Okey. Jadi yang pertama sekali pada barisan pertahanan pertama kita ada enzim lysozim. Okey, enzim lysozim ni kamu akan dapat kenal dengan banyak kalilah, kamu akan dengar banyak kali sepanjang kita belajar kuliah pada hari ini. Okey, enzim lysozim ni dia terdapat pada air mata, pada hingus dan juga air liur. Maksudnya enzim-enzim ini dia ada pada cecair. Okey, apabila kamu batuk, apabila kamu bersin, kamu menangis, kan keluar cecair, dan dalam cecair tersebut ada enzim lysozim. Okey, dan enzim ini juga merupakan protein antimikrob yang mengurai serta membunuh sesetengah bakteria. Okey, seterusnya kita lihat kepada barisan pertahanan pertama yang kedua, kita ada membran mukus. Okey, membran mukus ni melapik salur respirasi dan merembeskan mukus. Okey, mukus ni merupakan satu bendalek. Okey, kalau kamu boleh lihat dalam gambar tersebut, merupakan bendalek ataupun cecair yang melekit, dan di dalamnya ada lysozim. Okey, mukus ni terdapat di mana sebenarnya? Mukus ni kalau kamu lihat dalam sistem pernafasan kamu, okey, di bahagian trachea kita ada silia. Okey, ada silia yang bentuk macam rambut-rambut tu. Okey, pada bahagian silia ni dia ada, di atas lapisan silia kita ada mukus bendalek yang melekit ni, dan dalam mukus tersebut kita ada enzim lysozim. Okey, jadi apabila kamu batuk, silia ni akan menolak kahak ni daripada saluran pernafasan bawah kamu ni kepada tengkuk kamu. Sebab itulah kamu rasa macam geli-geli, rasa kahak. Itulah mukus, dan di dalamnya ada enzim lysozim yang sangat penting untuk sebagai pertahanan badan yang pertama. Okey, kita lihat seterusnya kita juga ada asid hidroklorik ataupun dikenali sebagai HCl. Okey, asid hidroklorik ini terdapat di mana? Okey, HCl ini terdapat di dalam perut kamu. Okey, dan bertindak untuk membunuh bakteria. Okey, apabila kita bercakap pasal HCl ni, satu fakta yang cukup menarik, okey, pH dia adalah 1.5 dan sangat berasid. Okey, sangat bahaya kalau kena tangan kita, boleh terhakis. Okey, dan boleh meleburkan paku besi. Sebab itulah Tuhan ciptakan lapisan kulit, lapisan dinding perut kita ni sangat-sangat berkesan untuk menampung asid hidroklorik dalam perut kita ni. Dan seterusnya kita ada juga pembekuan darah. Okey, seperti biasalah, seandainya kamu luka, sudah semestinya kita ada fibrin. Okey, fibrin ni bertindak untuk, fibrin ni kalau kamu dah belajar sebelum ni, bertindak untuk memerangkap sel darah merah, okey, daripada keluar daripada badan. Okey, maksudnya dia mempercepat, menghalang daripada luka atau pendarahan itu daripada berlaku dalam tempoh yang lama. Okey, dan yang terakhir sekali pertahanan fizikal adalah salah satunya adalah kulit kita lah. Okey, kulit kita ni sebenarnya liat. Okey, liat. Okey, cuba kamu cubit kulit masing-masing, kan susah untuk tangan kita tembus ke dalam kulit, dia cukup liat.
Okey, sangat-sangat efisien lah untuk menghalang daripada kemasukan patogen. Dan juga di kulit juga ada rembesan sebum. Okey, rembesan sebum ni merupakan pelindung kimia dan menghalang daripada pertumbuhan mikroorganisma. Rembesan sebum ni dirembeskan oleh kelenjar sebaceous. Okey, sebaceous yang berada di bawah lapisan kulit kita. Dan juga kulit juga berfungsi untuk merembeskan peluh, di mana di dalam peluh ni dia ada enzim lysosome. Okey, seterusnya kita lihat kepada slide barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan kedua ni juga bersifat tidak spesifik. Maksudnya, barisan ini juga menghalanglah semua jenis patogen yang cuba menyerang badan kita dan cuba mendatangkan penyakit-penyakit berbahaya kepada badan kita. Barisan pertahanan kedua ni bertindak sekiranya barisan pertahanan pertama ini lumpuh ataupun gagal untuk menahan badan kita daripada kemasukan patogen. Okey. Antaranya adalah demam. Okey, apabila kamu demam ni menambahkanlah aktiviti fagosit dan juga kamu juga sering mendengar fagositosis. Okey, kita lihat fagositosis ni apa sebenarnya? Fagositosis adalah merupakan proses pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma oleh sel fagosit. Jadi, cikgu harap kamu dapat bezalah apa itu sel fagosit dan juga apa itu fagositosis. Okey, terlebih dahulu kita lihat apa itu sel fagosit. Okey, sel fagosit adalah merupakan dikenali juga sebagai sel darah putih lah, yang mana bertindak untuk mempertahankan badan kita daripada penyakit. Namun, dalam proses fagositosis ini, dua sel fagosit yang cukup memainkan peranan adalah monosit dan juga neutrophil. Okey. Jika kamu boleh tengok, cikgu ada tayangkan di hadapan kamu ni, okey, pada skrin ni. Cikgu nak tunjuk perbezaan monosit dan juga neutrophil. Okey, monosit, jika kamu lihat betul-betul, dia adalah tidak bergranul. Okey, tidak bergranul dan bentuk nukleus dia adalah seperti buah pinggang. Okey, dan monosit ni juga antara merupakan sel darah putih yang terbesar. Okey. Seterusnya yang kedua adalah neutrophil. Neutrophil ni dia ada granul, maksudnya dia ada bintik-bintik hitam ni pada sitoplasma dia yang bertindak sangat-sangat penting untuk menjalankan proses fagositosis. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat bezalah kedua-dua bentuk. Yang pertama adalah monosit dan yang kedua adalah neutrophil. Okey. Seterusnya sel fagosit ni, neutrophil dan monosit ni dia menjalankan proses fagositosis. Okey, proses fagositosis ni apa? Seperti yang kita dah terangkan tadi adalah merupakan proses pemakanan. Maksudnya bagaimana sel ni, monosit dan neutrophil ni mencerna, bagaimana kedua-dua sel ini memakan atau memusnahkan patogen-patogen yang cuba menyerang badan kita. Okey, pada slide ini juga cikgu ada sertakan gambar lah. Gambar ni kamu boleh lihat pada halaman buku teks kamu, muka surat 202, bagaimana menceritakan daripada bakteria. Satu bakteria ini ditelan oleh sel fagosit, sama ada monosit ataupun neutrophil, dan akhir sekali dia akan berakhir dengan penguraian ataupun penyingkiran bakteria tersebut. Okey, kita lihat yang pertama, bagaimana bakteria ini ditelan oleh sel fagosit. Okey, apabila bakteria ini ditelan oleh bakteria mendekati sel fagosit, maksudnya sel fagosit ni dia akan mengunjurkan pseudopodium. Okey, pseudopodium ni ataupun kita panggil false feet. Okey, kaki palsu ke arah bakteria tersebut dan mengepung bakteria. Okey, maksudnya kamu lihatlah dalam gambaran tersebut daripada satu bakteria yang cuba mendekati dan sel fagosit membentuk unjuran ataupun pseudopodium dan membuat lingkungan kepada bakteria tersebut. Okey, apabila bakteria tersebut sudah masuk ke sitoplasma sel fagosit tersebut, maka akan berlakulah bakteria ini akan ditelan. Apabila bakteria ini ditelan lalu membentuk fagosom. Kita dah tak panggil bakteria dah, kita panggil fagosom. Okey, fagosom ni merujuk kepada bakteria yang ditelan di dalam sitoplasma sel fagosit ini. Okey, seterusnya yang ketiga, fagosom ni akan bergabung dengan lysosom. Okey, lysosom merupakan salah satu komponen yang ada dalam sitoplasma sel fagosit ini. Lalu lysosom ni dia ada enzim lysosome. Okey, seperti yang kita bincangkan pada awal tadi. Dan enzim lysosome yang dirembeskan oleh lysosom ini masuk ke dalam fagosom lalu membentuk fagolysosom. Okey, macam tu proses dia. Jadi cikgu harap kamu dapat nampak ya bagaimana turutan bakteria ini ditelan oleh sel fagosit. Dan seterusnya yang keempat, proses yang berlaku adalah bakteria di dalam fagosom ni
dimusnahkan oleh lysosome. Jadi kita lihat sebentar tadi enzim lysosome ini sangat berfungsi untuk memusnahkan bakteria. Dan yang kelima, fagosit, sel fagosit ni sama ada neutrofil ataupun monosit menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercena keluar sel. Okey, untuk kamu faham dengan lebih jelas dan mendalam berkenaan dengan peringkat fagositosis, jadi marilah sama-sama kita tonton dan lihat video yang menunjukkan peringkat-peringkat fagositosis yang berlaku di dalam badan kita. Okey, seterusnya kita lihat kepada barisan pertahanan yang kedua, iaitu keradangan. Okey, antara lain selain daripada demam, selain fagositosis, keradangan juga merupakan sebahagian daripada barisan pertahanan yang kedua. Okey, kamu boleh tengok pada gambar yang cikgu sertakan pada slide, gambar yang sama dengan buku teks muka surat 203. Terlebih dahulu kita nak tahu apa itu keradangan. Okey, keradangan adalah merupakan satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan bahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Okey, gambar yang menunjukkan bahawa seseorang tercucuk paku berkarat yang tajam. Tak kiralah kena jarum ke pisau ke. Jadi kalau boleh, sekiranya kamu terkena benda tertusuk benda-benda tajam ni, tolong dapatkan rawatan awal. Sebab sekiranya dibiarkan, kamu akan rasa sakit, akan timbul bengkak, merah-merah dan juga mungkin lebih teruk akan keluarkan nanah. Okey, ni dah tahap kritikal, bakteria memang masuk menyerang ke dalam kulit kita. Okey, pertama, bagaimana keradangan ni berlaku adalah pertamanya adalah apabila tisu yang rosak ni dia merembeskan ataupun membebaskan histamin. Histamin ni kamu boleh lihat dalam gambar yang warna putih ni, dan juga histamin ni merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta, maksudnya dengan cepatlah. Okey, selain itu histamin ni juga menyebabkan pengembangan kapilari darah. Okey, kapilari darah ni berkembang dan pecah. Jadi menyebabkan darah ni keluar dengan banyak sekali ke kawasan jangkitan. Sebab itulah kamu nampak keluar darah yang banyak luka kan. Khususnya histamin ni juga meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Maksudnya sel fagosit ni akan keluarlah dengan banyak tanpa ada halangan. Okey, keluar ke mana? Keluar untuk menjalankan fagositosis. Maksudnya menghalang bakteria atau patogen ni daripada terus menyerang, merebak ke kawasan bahagian-bahagian sel dan tisu-tisu yang lain. Okey, jadi apabila kamu luka juga akan berlakulah mekanisme pembekuan darah, di mana faktor pembeku itu seperti platelet. Okey, platelet ni akan membentuk jaringan fibrin, maksudnya menghalang sel-sel darah merah ni daripada terus keluar. Maksudnya pendarahan kita ni dapatlah dikawal dengan lebih cepat. Okey, seterusnya kita lihat kepada slide yang terakhir kita, iaitu barisan pertahanan yang ketiga. Okey, barisan pertahanan ketiga ni dia akan bertindak sekiranya pertahanan pertama dan pertahanan kedua ini telah pun kalah ataupun gagal untuk melindungi kita daripada serangan patogen yang memberikan kita penyakit. Okey, untuk barisan pertahanan ketiga, okey, gerak balas keimunan ini dicetuskan oleh sel limfosit. Okey, sel limfosit ini adalah merupakan sebahagian daripada sel darah putih. Jika kita lihat di fagositosis, jika kita lihat semasa proses fagositosis tadi melibatkan monosit dan juga neutrofil. Tetapi untuk pertahanan yang ketiga ini yang menghasilkan gerak balas keimunan adanya sel limfosit. Okey. Sel limfosit ini di mana terbentuknya dia? Okey, sel limfosit ini terbentuk banyaknya di nodus limfa. Dan jelas kelihatan bahawa barisan pertahanan yang ketiga ni adalah lain dengan barisan pertahanan pertama kedua, kerana barisan pertahanan yang ketiga ni antibodinya adalah bersifat spesifik. Okey, maksudnya antibodi ni menyerang penyakit tertentu sahaja. Sebagai contoh, antigen A, okey, dia akan dimusnahkan oleh antibodi anti-A. Okey, maksudnya dia akan menyerang sesuatu yang sama. Antigen A akan diserang oleh antibodi anti-A dan bukannya diserang oleh antibodi anti-B. Okey, maksudnya dia spesifik. Khusus antibodi ini dihasilkan untuk menyerang antigen ini. Okey. Khususnya, kamu lihat juga terdapat juga makrofag pada nodus limfa. Makrofag ini adalah merupakan sel monosit, okey, yang telah di-upgrade. Okey, maksudnya monosit ini telah menjadi lebih hebatlah. Okey, di-upgrade. Okey. Dia menjadi makrofag. Okey, makrofag ini juga bertindaklah untuk memusnahkan bakteria, okey, tisu-tisu mati serta benda asing secara
fagositosis. Okey, melalui proses fagositosis jugalah, iaitu menelan dan memusnahkan bakteria tersebut. Okey, untuk sel limfosit. Okey, sel limfosit ni dia ada dua jenis, iaitu limfosit T dan juga limfosit B. Okey, apa beza kedua-dua limfosit ni? Okey, kedua-duanya sangat penting dan berperanan untuk menghalang patogen ni daripada terus menjangkiti atau mendatangkan penyakit berbahaya kepada badan kita. Okey, kita lihat sel limfosit T ni dia akan menyerang sel-sel yang telah dijangkiti oleh patogen. Okey, maksudnya sel itu tersebut telah pun berjaya diserang oleh patogen, maksudnya, dan pada masa yang sama limfosit ini bertindak untuk memusnahkan sel yang dijangkiti patogen tersebut. Serta dalam masa yang sama, limfosit T ni dia merangsang, okey, merangsang limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Okey. Okey, limfosit T ni dia memusnahkan patogen dengan menghasilkan antibodi yang tertentu. Okey, antibodi tertentu ni dia khususlah untuk antigen-antigen yang tertentu sahaja. Dan kita lihat bahawa sebentar tadi limfosit B ni dia dirangsang oleh limfosit itu untuk menghasilkan sel memori. Dan sel memori ni sangat penting. Okey, seandainya pada suatu hari nanti kamu terkena penyakit yang sama, namun dengan adanya sel memori yang dihasilkan oleh limfosit B ini, sel memori ini akan dapat detect. Oh, maksudnya dia dah kenal awal-awal dah. Penyakit ini pernah serang aku pada masa dahulu, dan dia akan terus serta-merta bertindak untuk menghalang penyakit ataupun patogen tersebut. Okey, baiklah pelajar. Cikgu harap kamu semua faham dan jelas apa yang cikgu ajar tadi. Semua faham dan jelas? Jelas, cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada sesi aktiviti kita. Jadi, memandangkan PDPR, sangat sukarlah kita nak buat aktiviti-aktiviti yang menarik. Okey, seperti kelas-kelas sebelum ni. Tapi cikgu akan usahakanlah untuk buat aktiviti secara atas talian lah. Secara live bersama dengan kamu supaya cikgu dapat pantau prestasi kamu dan supaya kamu dapat fahamlah apa yang telah diajar sebentar tadi. Okey. Jadi pada hari ini cikgu akan buat aktiviti quizzes ataupun soalan-soalan secara atas talian melalui aplikasi quizzes. Jadi cikgu nak kamu jawab soalan tersebut, dan sebentar lagi cikgu akan sediakan link lah. Jadi kamu masuk ke dalam link tersebut dan teruslah menjawab soalan tersebut. Jadi cikgu bagi masa 10 minit untuk kamu semua jawab soalan tersebut, dan setelah kamu semua selesai jawab soalan, kita akan adakan sesi perbincangan lah, jawapan-jawapan. Mungkin ada yang kamu keliru ke kan, berkaitan dengan apa yang telah diajar sebentar tadi. Okey. Jadi cikgu harapkan kamu dah bersedia. Okey, cikgu akan bagikan link quizzes ini, dan dalam link quizzes ini terdapat beberapa soalan lah yang sangat berkait dengan apa yang telah kita belajar sebentar tadi berkaitan dengan pertahanan badan. Okey, baiklah, alhamdulillah sebentar tadi kamu semua telah pun berjaya menjawab soalan, dan kita pun telah berbincang beberapa jawapan dan juga soalan-soalan yang mungkin kamu keliru. Jadi alhamdulillah kamu dah dapat dengan jelas jawapan-jawapan tersebut. Jadi seterusnya sebelum kita berakhir, cikgu nak tanyalah sekiranya kamu ada soalan-soalan yang ingin kamu tanya, ataupun apa yang kamu tidak jelas, tidak faham berkaitan dengan apa yang kita belajar berkenaan dengan topik pertahanan badan pada hari ini. Okey. Siapa volunteer untuk tanyakan soalan? Saya, cikgu. Okey, silakan. Apakah yang akan berlaku sekiranya barisan pertahanan badan gagal berfungsi dengan baik? Okey, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Okey,
Okey, soalan yang ditanya adalah apa yang akan terjadi sekiranya barisan pertahanan badan kita ni ketiga-tiga ni gagal untuk berfungsi. Okey, sekiranya barisan pertahanan pertama gagal. Okey, kita ada lagi barisan kedua. Okey, sekiranya barisan pertahanan kedua gagal, kita ada barisan ketiga. Tapi seandainya barisan ketiga ni gagal. Okey, ketiga-tiga pertahanan ni gagal untuk menahan badan kita daripada patogen ataupun serangan penyakit, maka secara tidak langsung patogen-patogen, virus-virus ini senang untuk menjangkiti ke bahagian-bahagian tubuh serta merosakkan sel, tisu dan juga sistem badan kita. Lebih lagi ianya sangat bahayalah kepada yang menghidap penyakit-penyakit kronik ini, terutamanya warga emas yang ada sistem imuniti tubuh. Okey, sistem imunisasi badan yang cukup rendah sangat bahayalah. Okey, sekiranya mereka diserang penyakit, secara tidak langsung penyakit ini akan terus mendatangkan penyakit yang serius kepada mereka dan kadang-kadang boleh membawa maut. Okey, jadi baiklah, Alhamdulillah sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, macam biasa kita akan mintalah pelajar untuk buat rumusan. Jadi pada hari ini cikgu nak Aina, okey, Aina rumuskan keseluruhan apa yang kita telah belajar pada hari ini. Sebab apa cikgu ambil Aina? Sebab tadi semasa kita menjawab kuis, Aina berada pada carta yang paling bawah sekali. Jadi kita nak tahulah sama ada Aina ni betul faham ataupun tidak, dan Aina boleh rumuskanlah apa yang Aina faham terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silakan Aina. Apa yang saya dapat rumuskan daripada apa yang telah dipelajari pada hari ini ialah antibodi yang dihasilkan oleh sel limfosit B2 sangat penting dalam menghalang tubuh kita daripada dijangkiti oleh patogen yang berbahaya. Macam virus dan bakteria, secara tidak langsung, keimunan atau daya tahan tubuh akan meningkat dan mampu melawan penyakit tersebut sekiranya jangkitan yang sama berlaku pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya, cikgu. Okey, jadi baiklah, terima kasih kepada Aina di atas rumusan yang dilakukan tadi. Nampaknya Aina faham ya apa yang cikgu ajar tadi. Okey, baiklah, sebelum cikgu mengakhiri kuliah kita pada hari ini, 1 jam kita, cikgu akan rumuskanlah secara keseluruhan apa yang kita telah belajar sepanjang 1 jam PDPR hari ini. Jadi cikgu harapkan kamu semua dapat betul-betul faham, betul-betul jelas berkenaan dengan sistem pertahanan badan kita, di mana kita ada 3, pertahanan pertama, pertahanan kedua dan pertahanan ketiga. Jadi ketiga-tiga pertahanan ini sangat penting untuk melindungi tubuh kita daripada serangan patogen, daripada serangan mikroorganisma, dan yang paling penting sekali adalah supaya kamu semua menjaga kesihatan serta mengambil makanan-makanan yang berkhasiat supaya badan kita dapat menghasilkan antibodi. Okey, antibodi yang lebih hebat untuk membantu tubuh kita serta menjadikan daya tahan tubuh kita ini lebih hebat dan kuat untuk melawan penyakit. Lebih-lebih lagi sekarang kita berada pada fasa pandemik COVID-19 di mana virus ini sangat bahaya dan boleh menjangkiti sesiapa. Jadi sangat pentinglah pada kamu semua untuk menjaga kesihatan, dan kamu semua kena bersyukur terhadap nikmat kesihatan yang diberikan kepada kamu, sebab kita lihat penyakit-penyakit yang ada pada hari ini sangat membahayakan sehingga kan ada yang mati ataupun meninggal dunia disebabkan penyakit-penyakit tersebut. Okey, jadi baiklah, itu saja kuliah kita pada hari ini. Jadi sebelum kita berakhir, cikgu ada sediakan link Google Drive pada ruangan chat Google Meet kamu tu. Okey, pada link Google Drive tersebut cikgu sediakan soft copy salinan lembaran kerja yang mana kamu sila siapkan dan hantar balik kepada cikgu pada link yang sama. Cikgu bagi tempoh masa lusa lah. Okey, lusa kamu hantar, kamu buat. Okey, soalan cukup senang. Jadi berdasarkan lembaran kerja ni lah cikgu dapat menilai prestasi pembelajaran kamu walaupun kamu berada di rumah. Okey, itu saja. Cikgu harap segala penjelasan yang cikgu berikan pada hari ini kamu dapat jelas, kamu dapat faham, dan insya-Allah apa yang kita belajar pada hari ini kita akan mantapkan lagi semasa subtopik baru pada minggu hadapan. Okey, jadi cikgu harapkan kamu semua bacalah dahulu supaya kamu dapat faham dan jelas apa yang dipelajari. Okey, itu saja sesi kuliah 1 jam kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.